Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar semua anak-anak? Semoga dengan lepasnya naik cuti sekolah ni, anak-anak semua semakin bersemangatlah untuk kita belajar. Okey, baik. Untuk seterusnya, subjek hari ini yang kita akan belajar pada minggu ini ialah subjek ibadah tahun 4 berkaitan dengan tajuknya solat Jumaat. Okey, tajuknya adalah solat Jumaat. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, sama-sama kita tengok tajuk ini solat Jumaat. Kalau anak-anak nak tengok dalam buku, boleh lihat, boleh rujuk muka surat 70. Muka surat 70. Okey, boleh lihat kat situ. Okey. Baik, untuk seterusnya, untuk tajuk solat Jumaat ini, kita pergi kepada apakah pengertian solat Jumaat. Okey, apa yang dimaksudkan dengan solat Jumaat ini ialah solat Jumaat ini ialah solat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu Zuhur hari Jumaat yang didahului dengan 2 khutbah. Dia dilakukan di masjid ataupun di tempat yang tertentu. Okey, ini solat Jumaat lah. Dia mestilah 2 rakaat dilakukan pada waktu Zuhur dan pada hari Jumaat. Dan sebelum bermulanya solat Jumaat, mestilah didahului dengan 2 khutbah. Okey, itu pengertian solat Jumaat. Seterusnya. Okey, selepas kita tahu pengertian, kita kena tahu pula apa dia hukum. Hukum untuk solat Jumaat ini adalah fardu ain. Apa maksud fardu ain? Fardu ain ialah solat perkara yang wajib lah. Ibadah yang wajib bagi setiap orang Islam. Setiap Muslim, orang Islam lelaki yang cukup syaratnya. Ini hukum solat Jumaat. Maknanya setiap orang, bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah dalam satu kampung, dalam satu kelompok, seorang saja wakil sudah cukup. Tapi kalaulah fardu ain, wajib ke atas setiap orang Islam. Okey, perlu melakukannya, terutama sekali orang lelaki, Muslim lelaki yang cukup syarat. Itu dia hukum untuk solat Jumaat. Seterusnya. Okey, niat solat Jumaat. Ni semua awak dah tahu dah. Niat solat Jumaat, usalli fardal Jum'ati rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Usalli fardal Jum'ati rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu Jumaat 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Okey, ini adalah niat untuk solat Jumaat. Setiap kali awak pergi solat Jumaat, jangan niat solat Zuhur, tapi niat solat Jumaat. Berbeza dengan niat solat Zuhur. Okey, baik. Kemudian seterusnya. Okey, dalam solat Jumaat, dia ada syarat-syarat wajib solat Jumaat. Yang pertama, Islam. Yang pertama, syarat-syarat wajib solat Jumaat ialah Islam. Mestilah orang tu Islam. Dia bukan orang kafir, mesti orang Islam, wajib orang Islam. Yang kedua, syarat yang kedua ialah baligh. Dia sudah baligh. Kemudian dia sudah berakal. Berakal ni dia dah boleh membezakan yang mana baik dan yang mana buruk. Kalau orang gila tak boleh solat lah. Okey, yang keempat, lelaki. Dia mestilah lelaki, wajib solat Jumaat. Yang kelima, berkemampuan. Maknanya dia sehat, dia boleh bergerak, boleh berjalan. Berkemampuan. Dan seterusnya, yang keenam, bermukim. Apa maksud bermukim? Bermukim itu ialah dia duduk dalam kawasan tersebut. Dia tinggal dalam kampung tersebut, dalam taman tersebut, dia wajib solat Jumaat di situ. Okey. Kemudian yang terakhir, mestilah dia ini merdeka. Apa maksud merdeka? Dia ni bebas. Bebas, dia bukan seorang hamba. Kalau hamba, walaupun dia dah balik, dia dah berakal, dia lelaki, dia berkemampuan, tapi dia tidak merdeka, dia dikira sebagai hamba, maka dia tidak wajib solat Jumaat. Okey, baik. Kemudian itu tadi syarat-syarat wajib solat Jumaat. Seterusnya, syarat-syarat sah solat Jumaat. Apa pula syarat-syarat sah solat Jumaat? Yang pertama, ditunaikan di tempat khas seperti masjid bagi penduduk tetap. Ni ditunaikan di tempat khas seperti masjid bagi penduduk tetap tempat tersebut lah. Dalam satu kampung ada satu masjid, penduduk kampung tersebut lah
wajib tunaikan di tempat khas, iaitu masjid kampung tersebut. Yang kedua, ditunaikan dalam waktu zuhur. Ni syarat sah solat Jumaat, mesti ditunaikan dalam waktu zuhur. Kalau dia solat Jumaat dalam waktu asar, tak dikira. Okey, mesti dalam waktu zuhur. Kemudian pada hari Jumaat. Kalau hari Khamis, walaupun dia pada hari Khamis, tapi dia buat dalam solat dalam waktu zuhur, tidak dikira solat Jumaat. Mestilah hari Jumaat dalam waktu zuhur. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, syarat sah solat Jumaat yang ketiga ialah ditunaikan secara berjemaah. Mestilah solat tersebut dalam berjemaah. Mesti solat berjemaah, bukan sendiri-sendiri. Sekurang-kurangnya 40 orang jemaah. Okey, 40 orang jemaah, mesti ada 40 orang jemaah. Okey, itu baru dinamakan solat Jumaat. Kalau tak cukup, tak boleh solat Jumaat, kena solat Zuhur. Okey, ada juga kampung-kampung yang tak cukup, dia kena solat Zuhur lah, sebab tak cukup 40 orang. Okey, seterusnya didahului oleh 2 khutbah sebelum solat. Mestilah sebelum solat Jumaat 2 rakaat ada 2 khutbah. Khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Yang khatib berdiri kat depan baca, pegang kait, pegang tongkat tu, itu yang dinamakan khatib sedang membaca khutbah. Okey, itu syarat-syarat sah solat Jumaat, mesti ada perkara-perkara inilah. Okey, kemudian kita pergi pada slide yang seterusnya. Selain daripada itu, ada juga rukun solat Jumaat. Selain daripada syarat wajib solat Jumaat, syarat sah solat Jumaat, ada juga rukun solat Jumaat. Apa dia rukun yang pertama? Rukun yang pertama didahului dengan 2 khutbah. Setiap solat Jumaat mesti wajib didahului dengan 2 khutbah. Yang kedua, solat 2 rakaat secara berjemaah. Selepas 2 khutbah, maka bila Bilal dah qamat, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, semua bangun untuk solat 2 rakaat secara berjemaah. Okey, ni rukun solat Jumaat. Okey, syarat-syarat sah khutbah. Bila mana kita dah ada dalam rukun yang pertama tadi, mestilah ada khutbah, 2 khutbah tadi tu. Syarat-syarat sah khutbah pula disampaikan setelah masuk waktu zuhur dan sebelum solat Jumaat. Dia dah azan zuhur, barulah baca khutbah, kemudian barulah solat Jumaat. Tak boleh solat dulu baru baca khutbah, tak boleh. Okey. Kemudian disampaikan secara berturut-turut, antara khutbah pertama dan kedua mestilah berturut-turut. Tak boleh kita baca khutbah pertama, kemudian solat Jumaat 2 rakaat, kemudian tiba-tiba sambung khutbah kedua lepas solat. Tak boleh. Mestilah khutbah pertama, khutbah kedua, barulah kita solat Jumaat. Okey, kemudian syarat sah khutbah Jumaat yang ketiga, khatib mestilah seorang lelaki dan suci daripada hadas. Mesti khatib daripada seorang lelaki, tak boleh khatib daripada seorang perempuan. Okey, wajib daripada seorang lelaki lah. Okey, kemudian syarat sah khutbah yang keempat, rukun khutbah mesti dalam bahasa Arab. Rukun khutbah mesti dalam bahasa Arab. Okey, tak bolehlah bahasa lain. Ni rukun khutbah tu lah. Okey, baik, kalau tengok dalam buku kita ada khutbah boleh didengari sekurang-kurangnya 40 orang. Ni dalam buku ada tulis khutbah boleh didengari sekurang-kurangnya 40 orang. Okey, baik, habis syarat sah khutbah. Next, kemudian kita lihat. Okey, boleh tengok sebelum kita pergi pada yang ini, amalan sunat hari Jumaat. Kalau kita tengok rukun solat Jumaat yang kedua tadi, solat 2 rakaat secara berjemaah. Kalau awak tengok dalam buku, ada mengatakan bahawa solat Jumaat perlu dilakukan secara berjemaah sekurang-kurangnya 40 orang lelaki yang cukup syarat-syarat wajib solat Jumaat. Ini berbalik kepada syarat yang telah saya sebut tadilah, balik, berakal, Islam, merdeka, itu semua. Okey, baik, seterusnya. Ni antara perkara-perkara sunnah hari Jumaat lah. Amalan sunat yang pertama amalan sunnahnya ialah memotong kuku. Yang kedua, mandi sunat hari Jumaat. Yang ketiga, bacaan surah Al-Kahfi, baca surah Al-Kahfi lah. Yang keempat, memakai pakaian yang elok. Yang kelima, memakai wangi-wangian ataupun bau-bauan. Yang terakhir, banyakkan berzikir, berdoa dan berselawat, baca Al-Quran. Okey, baik, itu amalan sunat ketika hari Jumaat. Okey, baik anak-anak semua, saya rasa sekadar ini sahaja untuk hari ini.
Okey, nanti kita akan jumpa pada hari Khamis. Kat situ kita akan buka pertanyaan, persoalan dan kita akan berkuis bersama-sama lah. Okey, kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.